Gusti Lengan. Gusti Lengan, arm wrestling. Kita sebutnya arm wrestling saja setelah ini. Biasanya orang akan memahami apa kan Gusti Lengan ini. It's actually arm wrestling. Kalau dalam bahasa Brunei-nya saya baru belajar tadi berambit nih orang. Berambit tangan. Berambit tangan. Kali. Tapi ada pakar di sini. Kita undang bersama kita Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Yusrin bin Pengiran Haji Muhammad Daud merupakan pengurus. Juga seterusnya memperkenalkan Yang Mulia Awang Muhammad Fahmi bin Haji Manan, jurulatih dan juga wakil Brunei Antarabangsa dan Borneo, dan turut mengalu-alukan kehadiran Wong Wei Kuang yang merupakan juara Borneo. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Satu topik yang amat interesting sekali untuk diperkatakan, diketengahkan pada hari ini mengenai arm wrestling ini. Jadi mungkin dapat kita ni tanyakan, bolehkah kita ni mengetahui tentang sukan arm wrestling ini dengan lebih lanjut lagi? Mungkin kalau dapat diceritakan sejarahnya sedikit di Brunei, penerimaan orang Brunei macam mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengurusi Gusti Lengan, yang mana pengalaman saya melihat waktu sekolah pelanggannya dulu nih. Dan kejumpaan Pangeran Datuk Paduka Haji Rosli yang sukar dan ingin selalu asal berjumpa kawan itu kan ikut berambit. Mengeksplor, mengeksplor. So daripada sana, ia suruh kami membangunkan. Dan yang beritahu pernah bercakapnya jangan sampai pupus permainan lagi dulu. So Gusti Lengan ini memang permainan lagi dulu lah. Cuma teknik cara kedudukan itu sudah dimodernkan. Yes. Kerana sudah ada international standardnya sudah ditetapkan. Dan juga barangkali ni Tuan dapat juga menerangkan kepada kita ni mengenai dengan Gusti Lengan. Ia sebenarnya satu pertandingan akan diadakan yang akan sebenarnya disempurnakan dengan Brunei Health Fitness and Safety 2021 yang akan diadakan di salah sebuah gedung perniagaan di Gadong. InsyaAllah ini akan diadakan di sekitar minggu ini juga nanti pada 27 Jun 2021. Ada kami paparkan sedikit infografiknya, e-poster di paparan TV kita ni. Dan mungkin juga kita ni boleh mengetahui ni, memandangkan Tuan Pengiran tadi menyatakan masa sudah melihat ni tapi mula-mula popular Gusti Lengan ni bila sebenarnya di Brunei? Waktu Indah Kusila bulan 12 2017. Atau yang start berkembang dan popular sudah. Jadi itu maksudnya ditubuhkan di Brunei? Ditubuhkan 2018 bulan Jun. Artinya bis kita ada satu perkumpulan persatuan Gusti Lengan Negara Brunei Darussalam. Kalau orang-orang kita ni memang meminati apabila tentang tentang sport ini, memang meminati. Jadi sambutan orang kita ni dengan adanya pertubuhan persatuan Gusti Lengan Brunei ini, macam mana sambutan orang kita ni? Sambutannya so far alhamdulillah mungkin meriah, keturang malah kanak-kanak pun iski masa ni. Pasal keturang dorang mungkin dadakan dibuatnya kali, atau indong-indongnya mungkin nyuruh ikut serta dan belajar cara teknik, and then mungkin untuk membuang masa dorang untuk Gusti Lengan kali. Kemungkinan dah kami pastilah. Hatta je barangkali Tuan Pengiran Gusti Lengan ini sebagai salah satu aktiviti hiburan. Kalau ada malam berjaga-jaga, nyerang itu mempelbagaikan lagi aktiviti keluarga sebenarnya untuk siok-siok, tapi memanglah menerapkan orang teknik keselamatan cara yang benar lah untuk bergusti Lengan ini Dan mungkin juga di negara kita ni ada had umur yang ditetapkan untuk had umur, dah pelang ada had umur lah. Kalau ikutkan tapi paling minimum berapa untuk perlawanan untuk pelawan? Minimum kami mengadakan dari umur 12 tahun. 12 tahun sampai peringkat senior. Tapi macam misal kata orang 12 tahun, kadang-kadang kekuatan ni berbeza kan tu. Kadang-kadang orang 12 tahun lebih kuat daripada orang umur 15 kadang-kadang. Jadi kategorinya macam mana tu? Dari sana kami mengadakan kategori. Kategori peringkat umur ini berapa anunya, yang peringkat ini ada juga kami menggunakan kategori berat badan dan juga peringkat umur. Ada pengaruh ke tu? Dan juga kiri kanan.
Pasal mana pasal satu? arm wrestling ini menggunakan tangan kan, beradu kekuatan, menggunakan tangan. Jadi ada tangan kanan dan juga tangan kiri. Kidal, kategori Kidal. Ada juga. Dapat adalah barangkali lebih terperinci lah kategori-kategorinya kalau bisa kita dapat dikongsikan. Kalau ikutkan antarabangsa ada 13 kategori sebelah kanan dan 13 kategori sebelah kiri. Kalau antarabangsa. Cuma di Brunei kami cuma mengadakan 5 kategori. 4 ke 5 kategori. 4 ke 5 kategori, maksudnya kategori apa tuh antaranya? Kebaratan berat badan. Ikut berat badan sahaja. Dan juga junior, senior, master dan level master is different too actually. Kenapa berat badan? Kenapa indah, maafkan saya, kenapa indah saya selengan? Kategori itu macam ikut saya selengan. Macam mana? Saya selengan itu kira usaha sendirilah. Usaha sendiri tu. Jadi usaha sendiri membesarkan tangan. Okay. Jadi kalau ia mempunyai besar lengan, orang tu mungkin ia lebih berpotensi, tetapi tidak semestinya. Yes. Macam mana Ketani hendak menilai kekuatan seseorang? Kadang-kadang Ketani boleh size up kan tu, nyatanya ni macam mana lengannya besar macam mana atau macam mana, tetapi sebenarnya kekuatan seseorang, kekuatan seseorang untuk menjadi seorang arm wrestler yang luar biasa tu datangnya dari mana tu? Apa yang mempengaruhi kekuatan? Ya, gusti lengan ini bukannya saja dari segi kekuatan, malahan teknik. Teknik itu perlu. Kadang walaupun orang tu besar, tapi tanpa teknik dan pengalaman, ya apa-apa ni mesti ada pengalaman juga. Yes. Okey. Contoh terdekat, kita ada juara Borneo pagi ni. Mungkin kita boleh bertanya soalan ni kepada juara Borneo kita ni. Sebenarnya berasal dari mana ni? Saya berasal dari Brunei. Memang. Juara Borneo maksudnya. Bila berlawan tu sebenarnya? Sebenarnya saya mula start sport ini bulan Disember 2018. Jadi tahun ini sudah genap 3 tahun lah saya masuk sport. Boleh bertanya prosesnya sebelumnya orang menjadi mewakilkan diri sendiri, jadi atlet, mesti ada sesuatu yang diikuti, pertandingan yang diikuti. Macam apa sejarahnya dulu? Kita ni percaya sahaja ada di antara penonton kita ni di Rampai Pagi ketika ni mikirkannya, I want to be like him, I want to be like Mr. Wong katanya, I want to be the champion of the world. Tiba-tiba macam Borneo. Tapi macam mana permulaannya? Saya rasa yang pertama kalau kami adakan pertandingan arm wrestling, mesti ikut serta lah. Kalau saya pertama sekali saya ikut serta di perlawanan apa tu? Di Kulap Mall. Masa tu kami adakan expo sana. Saya pun ada nampak arah stage ada competition perlawanan arm wrestling. So saya ikut serta. Masa itu saya pun mendaftarkan diri ke dalam persatuan Brunei Arm Wrestling. Dan dari situ saya mula kenal atlet-atlet lain seperti Wang Fahmi. Ya, saya belajar dari sana. Jadi community itu dia penting lah untuk belajar sama ikut serta pertandingan yang seterusnya. Yang mana pada mulanya Jensen sendiri adalah personal trainer. Personal trainer bagi fitness. Dia ada gym sendiri. Tetapi meminati arm wrestling ini macam mana? Dari sanalah, dari buat atau melihat orang jadi kan mencuba kemampuannya tu. Jadi dari sanalah. Kalau kita ada talent atau kemampuan yang starting dari sana, and then kita ada menang some sort of competition, dia jadikan motivasi lah. Jadi kita mau maju lagi. Mencipta hobi baru je sebenarnya. Jadi kami sebenarnya pun ada gym di Sengkurong seperti yang Awang Fahmi. Kami pun adakan praktis di sana. Tempat latihan. Tempat latihan kami dilantik jadi sebagai temporary buat sementara ini center untuk latihan lah, every once seminggu sekali. Jadi ada orang yang ingin belajar tentang arm wrestling, kami memang welcome dia orang lah untuk datang sini untuk berlatih. Saya ingin bertanya nih kepada jurulatih kita ni, Tuan Muhammad Fahmi. Biasanya cikgu tu indah akan muncul kalau studentnya indah ready. Jadi selaku jurulatih,
ada beberapa orang yang sudah pun dilatih dan dalam pengalaman cikgu untuk dalam melatih penuntut-penuntut tani, apakah yang paling penting yang ada di diri mereka? Okey, yang pertama sekali seseorang itu mesti ada minat. Kalau ada minat, dia boleh. Tidak ada minat, dipaksa pun ada juga. Diajar guru dari langit pun tidak ada masuk tu. Jadi kita mesti ada minat. The student is ready. Itu maksudnya. Jadi sudah ada minat tu boleh merisik-risik, akan tahu macam mana belajar apa itu. Itulah yang penting minat. Yang penting minat. Kekuatan itu belakang. Sebenarnya kekuatan boleh diasah. Diasah, tani latihan dalam latihan semua itulah dan pengalaman semua. Jadi kalau Jason sendiri sudah 3 tahun ya berkecimpung dalam bidang arm wrestling ini. Jadi pernah menjadi juara Borneo. Apa rahsianya? Adakah hanya kekuatan fizikal yang memang Jason sendiri merupakan owner salah sebuah gimnasium? Stamina tadi sajakah mencukupi? Teknik minda macam mana? Permakanan? Bagi pendapat saya, sukan arm wrestling ini memang sukan strength. Dia memang strength sport. Tapi dari luarnya dia macam sukan yang simple. Tapi once kita berlatih, dia ada layer teknik. Dari segi teknik itu banyak yang perlu dipelajari. Ada phase-nya. Ada phase-nya. Jadi di masa latihan itu pun depends. Kalau atlet yang experience, kami memang ada berbincang tentang segi-segi teknik yang untuk kalahkan pesaing yang sama level. So teknik itu interesting lah. Dia macam permainan chess juga. Bermainan berpindah ke tadi kepada pengurus bagi apa tu namanya pertandingan ini dan persatuan ini. Berapa ramai ahlikah daripada dulu hingga sekarang pertambahannya? Alhamdulillah, makin hari makin berkembang lah. Dari mula keturang waktu tahun 2017 atlet dalam 30 lebih ke 40 lebih ya. Itu kira banyak sudah tu sebenarnya. Sudah tu makin menurun pasal tema tu tidak ada jurulatih. Dan saya dan juga Awang Fahmi ikut serta ke Kuching, perlawan antarabangsa dan berjumpa kira dipanggil coach lah. Dan juga berjumpa World of Champion, right? So iaitu Devon Larat. Ya, so ia mengajar kami macam mana caranya, and then kedudukannya, and then nantilah dari sana kami berkontak lah each other. Dan caranya, benda ia jauh daripada Brunei, ia asal orang Canada. So ia mengajar kami. Lepas satu, kali kedua kami ikut serta berjumpa top 5, right? Top 5 atau top 10? Siapa tu? Yang 5 orang. Yang pentingnya hebat lah. Yes. Ya. Dan juga Sabah dan Labuan. Dan juga yang menolong kami kebanyakan juga daripada Sabah dan juga wilayah Labuan. Yang mana Sabah ni juara bagi Asia. Dan kategori 70 dunia. 70 dunia. Wah, rupanya macam-macam ada yang berkaitan dengan arm wrestling. Betul lah. Sebelum itu, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami kerana kita akan ada demonstrasi gusti lengan sebentar saya lagi. Selalunya kalau diikutkan yang saya pernah lihat lah arah channel-channel sport, kalau ada pertandingan gusti lengan ni, ya boleh sebatang-batang masa wah. Benar. Ya. Macam mana mungkin selain daripada kategori umur, berat badan, mungkin juga ada kategori yang melibatkan masa, macam mana? Nada. Paling batah yang bisa kita pernah kendalikan? Masuk masa waktu berlawan. Beradu. Dia boleh macam melimpas berapa minit kah atau macam memang mana? Ada sampai ada yang satu perlawanan. Satu perlawanan. Satu perlawanan biasanya paling batah pun 5 minit. 5 minit. Satu perlawanan. 5 minit untuk bertahan lah. Tapi sangal tu. Mengikut pertandingan macam dulu internasional, kami dari pukul 5 petang sampai pukul 2 pagi bertanding.
Pernah. Pesertanya ramai. 1,000 lebih orang. Masa di sini 23 negara. Kuching. wah, semasa pertandingan peringkat antarabangsa. Antarabangsa. Baik, untuk pertandingan yang bakal diadakan ini, insya-Allah 27 hari bulan 6. Cara pendaftaran macam mana tuan? Pendaftaran itu bolehlah datang ke Walk in saja atau walk in macam lah. mana? Biasanya di walk in atau hubungi kami punya website, kami punya Facebook Facebook ataupun IG dan Brunei juga Arm Wrestling ya. ada, dan juga ada IG mereka, IG sama je Brunei Arm Brunei Wrestling. Arm Wrestling, And dan then adanya email, Iya. yaitu di brunei.armwrestling@gmail.com. Iya. Juga talian nombor telefon pun ada di sini nih. Ya. 673 8808981. Barangkali kita boleh paparkan sekali lagi ya infografiknya berkenaan dengan Brunei Health Fitness and Safety 2021 yang akan berlangsung di The Mall Exhibition. Ini merupakan salah satu aktiviti yang turut disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan ya, dan antara pengisian adalah arm wrestling. Pada 27 hari bulan Jun ini ada promo dan juga demo bermula 10 pagi hingga selesai lebih kurang ya. Dan selain itu juga memandangkan kita ni dalam situasi suasana COVID-19 sedikit ya, SOP garis pandu yang ditekankanlah untuk para peserta. Ya. Biasanya masa latihan pun kami ada menggalakkan scan brew health sama pakai pemakaian hand sanitizer. Jadi masa pertandingan pun kami digalakkan memakai face mask, sarung tangan pun. Sarung tangan is not. Face mask itu perlu lah. Sarung tangan bagi referee. Ya. Baik. Kita ni akan menyaksikan kan? Itulah, sambil-sambil Tani akan mengajukan lebih banyak soalan Kara. Kita ni berehat seketika kerana selepas ini akan ada demonstrasi. Secara live ni saya lihat. Secara live. Mungkin saya akan berlawan dengan salah seorang. Ya. Tidak pandai saya, tidak pandai. Baik, jangan ke mana, kita berehat seketika. Rasanya untuk menyaksikan demonstrasi perlawanan Gusti Lengan, tetapi sebelum itu saya percaya ada syarat-syaratnya. Kalau mereka yang ingin mengikuti pertandingan, apa pantang larangnya istilahnya tu? Pantang larangnya mulai jam dah boleh dipakai. Boleh pakai. Bag. Make sure dorang pakai pakaian kemas, pakai kasut. Rambut kalau ia panjang suruh pumpung. And then cap dah boleh pakai. Dah dapat pakai cara Melayu tu Dah boleh. Ia mesti pakai baju pendek tangan. Baju pendek tangan. Kalau panjang tangan payah tu. Pasal kami perhatikan dia punya elbow-nya tu kepet. Kalau nya takutnya kadang dia touching. Dan susunan ni pun macam agak berbeza sedikit. Macam Indah selari tetapi agak condong. Adakah itu Ini andang international punya size. Susunan. Kedudukannya. Tingginya 40 inci. 40 inci. Lebarnya 38. Standard ni. Standard. Dan ini 28. Antara bangsa punya size lah John ya. Dan ini seorang punya elbow pad. Elbow pad. Ini pin pad. Okey. Ini peg. Wah. Kalau kanak-kanak macam mana? Ada. Jadi ada bangku khas. Yes. Meja khas. Baik, terusnya kita ni lakukan demonstrasi tersebut. Saya terpaksa mengenepi sikit lah. Okey. Baik, silakan. Diambil kedudukan masing-masing. Shoulder. Okey. Shoulder straight. Okey. Shoulder straight. Warning. Shoulder straight. Itu tekniknya ya. Warning kedua. Straight. Right. Okey. Stop. Referee grip. Center. Jadinya masa perlawanan dua-dua pesaing mesti
Center. Tengah. Ia nak boleh goyang sana goyang sini. Kalau sudah referee menggrab, sekejap. Sudah menggrab, ia memusing. Dibuatnya lagi sekali. Amaran pertama. Dibuat lagi. Buatnya lagi sekali amaran kedua. Tapi tertolak pada referee ada dikalahkan atau disuruh pakai tali diikat. Tali. Ya. Baik, kita ada lebih kurang 2 minit. Boleh, ya? So, kita boleh proceed dengan demo kita ya. Cara cengkaman ya. Cara mengikat. Cara mengikatnya, disuruh jadi butterfly nih. Butterfly. Masuk. Pasal kedua-dua pihak kalau kuat, dia boleh slip. lepas. Jadi menggunakan talian ni lah. Okey, cara ikatan pun khasnya. Ada khas. Okey. Tolong. Ya. Okey. Cara cengkamannya, tangannya macam mana diperhatikan. Mesti straight. Okey. Knuckle. Show the knuckle first. Okay, ready, go! Okey. Sambil-sambil kita menyaksikan pertandingan tersebut ya. Kita lihat. Ada Tu dapat dipegang tu. Anda bisa dipegang. Kalau dia dipegang, foul. Kira kalah. mesti. Okey. Itu yang itulah ya permainan ini ikut dengan teknik. Tadi awang farm itu main mohok supaya dapat menurunkan badannya. Ya, kalau badan besar ia boleh support dengan badan. Ya. Kalau ia badan dah besar, normal macam ia boleh main dipanggil top row. Maksudnya kita berlari. Ya, top row. Baik, apapun kita sudah sampai ke penghujung rancangan Rampai Pagi. Sambil-sambil itu kita boleh menunjukkan demonstrasi itu tersebut kerana saya percaya penonton kita ni iski je ni melihat. Mungkin Fakrul boleh belajar. Saya terpandai ni. Baik, terima kasih. Ya, yang penting kita ucapkan. Ini kita pegang. Badan kita mesti sini. Mesti make sure badan kita tu di meja. Kalau di sini takut terkarang. Kita inilah. Baik, sambil Miss Kita memberi acara. Terima kasih sekali lagi pada Miss Kita yang bersama kami di Rampai Pagi. Jangan lupa untuk datang ke salah satu sebuah mall di Gadong. Pada 27 hari bulan Jun ini ya, di Mall Gadong. Sekali sebelum mana ni? Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.